Salam sejahtera saya ucapkan. Kami merupakan pelajar dari kursus falsafah dan isu semasa dari Seksyen 1. Kami merupakan kumpulan 14 dan tajuk bagi kumpulan kami iaitu Rukun Negara Ideologi dan Falsafah Kebangsaan Rakyat Malaysia. Analisis dan bincangkan secara kritikal 5 prinsip tersebut dalam membentuk keharmonian rakyat Malaysia. Kami terdiri daripada 6 ahli. Yang pertama iaitu saya, Terespina, dan rakan saya yang lain iaitu Olivia Erika, Muhammad Ismail Irfan, Sharon Lawrence, Enur Ramika, dan Aiman. Untuk bahagian pengenalan, saya akan membentangkan terlebih dahulu mengenai latar belakang pembentukan Rukun Negara. Rukun Negara merupakan satu ideologi kebangsaan yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia selepas berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Insiden ini telah mengakibatkan ketegangan antara kaum yang sangat serius sehingga menyebabkan darurat diisytiharkan oleh Majlis Gerakan Negara yang bertujuan untuk mengawal keadaan. Majlis Gerakan Negara telah bertindak dalam mengkaji akan punca yang mendorong kepada berlakunya pertelingkahan antara kaum. Salah satu cara penyelesaian yang menyeluruh dan konstruktif untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah menerusi pembentukan Rukun Negara. Oleh hal yang demikian, Rukun Negara telah diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong. Berikut merupakan sedikit ringkasan mengenai kelima prinsip Rukun Negara. Yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini telah mengiktiraf bahawa agama memainkan peranan yang penting dalam kehidupan rakyat Malaysia. Agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan, namun rakyat bebas mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing secara aman dan tenteram. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi asas kepada pembentukan kepribadian dan peradaban bangsa serta negara. Hal ini secara tidak langsung menjadikan rakyat lebih bertanggungjawab dan beretika. Prinsip yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menekankan taat setia, kejujuran dan keikhlasan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara serta sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia. Seri Paduka Baginda, Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Negeri pula menjadi lambang perpaduan dan kestabilan negara. Oleh itu, rakyat perlu mengekalkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara dan institusi diraja. Prinsip yang ketiga iaitu keluruhan perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara yang perlu dihormati dan dipatuhi oleh setiap rakyat. Prinsip ini menegaskan bahawa keluruhan perlembagaan mesti dipertahankan kerana ia memberi perlindungan kepada rakyat serta kedudukan istimewa kepada kaum tertentu yang telah termaktub. Oleh itu, kepatuhan, penerimaan dan mempertahankan perlembagaan adalah sangat penting bagi memastikan kelicinan tabir urus dan keadilan sosial. Prinsip yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Setiap rakyat tanpa mengira latar belakang adalah sama di sisi undang-undang. Undang-undang memberi perlindungan kepada semua anggota masyarakat dan setiap rakyat juga bertanggungjawab untuk menghormati, menyokong dan memelihara kedaulatannya. Prinsip yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip terakhir ini telah menggalakkan rakyat supaya sentiasa bersopan santun, berbudi pekerti dan menghormati orang lain yang menjadi panduan dalam membentuk perilaku masyarakat yang bertamadun. Kesopanan ini juga turut mencerminkan nilai-nilai murni dan kepribadian rakyat Malaysia yang terpelihara dari aspek moral dan sosial. Oleh hal yang demikian, dalam pembentangan ini akan dikupas dengan lebih kritikal lagi mengenai kelima prinsip Rukun Negara yang mendorong kepada keharmonian rakyat Malaysia. Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Olivia Erika. Kanak dari setengah yang saya akan membentangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan menjamin keharmonian rakyat Malaysia secara kritikal. Yang pertama, asas moral dan etika. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan menegaskan bahawa setiap rakyat Malaysia menghormati kewujudan Tuhan. Prinsip ini bersifat inklusif dan tidak eksklusif. Prinsip ini juga mengiktiraf kepelbagaian agama untuk menggalakkan nilai-nilai sejagat yang diajar oleh semua agama. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan dapat membentuk masyarakat yang berakhlak dan harmoni. Cabaran untuk prinsip ini adalah dijadikan sebagai alat untuk memecah belahkan masyarakat melalui diskriminasi. Selain itu, akhlak boleh dibina melalui rasionaliti dan pengalaman manusia. Yang kedua adalah kepelbagaian kepercayaan dalam masyarakat majmuk. Seperti yang kita tahu, Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Prinsip ini memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan persefahaman dan toleransi antara penganut agama. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan menggalakkan rakyat untuk menghormati amalan keagamaan orang lain dan menghindari sebarang bentuk provokasi bagi menyatukan rakyat.
cabaran ini, kewujudan individu yang tidak mempercayai Tuhan semakin meningkat. Selain itu, toleransi antara agama masih belum sempurna. Selain itu, penghinaan terhadap agama mudah disebarkan melalui media sosial. Yang ketiga adalah implikasi terhadap negara dan undang-undang. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan memberi kesan kepada dasar kerajaan, sistem pendidikan dan perundangan. Prinsip ini sering dijadikan asas dalam pengubah undang-undang dan dasar-dasar tertentu. Hal ini dilakukan kerana untuk memberi ruang kepada pembangunan nilai-nilai keagamaan dalam sistem pendidikan, media dan institusi negara. Prinsip ini juga memperkukuhkan kesefahaman bahawa pembangunan negara mesti selaras dengan nilai-nilai keadilan dan keharmonian sosial. Cabaran untuk implikasi terhadap negara dan undang-undang. Keagamaan digunakan secara berat sebelah sehingga menimbulkan rasa tidak adil dalam kalangan penganut agama lain. Pendekatan integrasi nasional yang terlalu bersifat dominasi terhadap sesuatu agama boleh melemahkan sebahagian kepunyaan bersama. Sekian. Nama saya Muhammad Izmi Irfan bin Muhammad Asyik. Nombor matrik saya adalah BQ24110177. Saya akan meneruskan pembentangan ini di bawah prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara dalam membentuk keharmonian rakyat Malaysia dengan yang pertama, simbol perpaduan dan identiti negara. Dengan kepentingannya ialah institusi raja ialah lambang penyatuan rakyat pelbagai kaum, terutama dalam sistem raja berperlembagaan. Seterusnya, ia membentuk jati diri masyarakat nasional dan mengekalkan warisan sejarah Malaysia. Antara cabaran yang dihadapi ialah generasi muda sekarang kurang memahami peranan raja dalam sistem pentadbiran perlembagaan. Seterusnya, tafsiran salah tentang demokrasi menyebabkan ada yang anggap raja tiada fungsi sebenar. Antara kelemahannya, kurangnya penekanan dalam pendidikan tentang sejarah institusi diraja dan peranannya dalam perlembagaan. Antara cadangan penambahbaikannya ialah perlu ada pembelajaran interaktif dan naratif sejarah yang segar dalam pendidikan untuk menanam kefahaman. Seterusnya, program seperti Kenali Raja Kita atau institusi diraja dan perlembagaan wajar dikembangkan di sekolah dan IPT. Yang kedua ialah asas kestabilan politik dan negara. Antara kepentingannya ialah kesetiaan menjamin kelangsungan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Tanpa kestabilan politik, ekonomi, sosial dan keharmonian kaum turut terjejas. Antara cabaran yang dihadapi ialah wujudnya kelompok ekstrim yang menolak institusi raja atas alasan modernisme atau ideologi asing. Seterusnya, penyebaran berita palsu terhadap pihak istana atau pemimpin negara boleh goyahkan kepercayaan rakyat. Antara kelemahannya pula, tiada penguatkuasaan tegas terhadap penghinaan terbuka terhadap institusi negara di media sosial. Antara cadangan penambahbaikan ialah tingkatkan penguatkuasaan terhadap hasutan anti institusi negara ataupun galakkan penglibatan raja dalam program kemasyarakatan agar rakyat rasa dekat dan terhubung. Yang ketiga ialah tanggungjawab moral dan sosial sebagai warga negara. Kepentingannya ialah kesetiaan bukan hanya terhadap raja secara peribadi, tapi kepada negara, undang-undang dan rakyat yang lain. Ia mencerminkan nilai patriotisme, tanggungjawab sosial dan integriti. Antara cabaran yang dihadapi ialah konflik antara kepentingan politik dan kepentingan negara membuat rakyat keliru mana perlu didahulukan. Ada yang rasa kesihatan itu hanya milik penjawat awam, bukan rakyat biasa. Antara kelemahan, kurang kesedaran bahawa setiap tindakan rakyat mencerminkan kesetiaan kepada negara, termasuk tidak buang sampah merata atau bayar cukai. Cadangan penambahbaikan ialah kukuhkan nilai sivik dan patriotik dalam masyarakat, bukan melalui ceramah semata, tapi melalui kempen kreatif, visual dan media sosial. Galakkan penglibatan rakyat dalam inisiatif negara seperti sukarelawan, pertahanan awam dan program nasional.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anur Amika binti Lajimin, memegang nombor metrik BT 24110147. Prinsip saya bentangkan ialah keluhuran dan perlembagaan. Saya akan mulakan dengan isi yang pertama, iaitu menjamin sosial dan hak asasi manusia. Keluhuran perlembagaan memastikan setiap rakyat tanpa mengira kaum dan agama mendapat hak yang adil. Contohnya, perkara 3 perlembagaan menyatakan bahawa Islam ialah agama rasmi, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman, menunjukkan negara kita menghormati kepelbagaian agama. Selain itu, perkara 153 pula melindungi hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera, serta pada yang masa sama menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Walaupun perkara ini kadang-kadang dikritik, ia sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan perpaduan kaum jika dilaksanakan secara adil. Menurut Muhammad Syukri 2023, keluhuran perlembagaan juga lindungi hak asasi manusia dan peranan raja sebagai simbol perpaduan negara. Seterusnya, isi yang kedua ialah mewujudkan struktur pemerintahan yang adil dan berperlembagaan. Keluhuran perlembagaan menjadikan undang-undang sebagai kuasa tertinggi dalam negara. Ia memastikan kuasa kerajaan dihadkan supaya tidak disalahgunakan. Satu elemen penting ialah pengasingan kuasa, iaitu dibahagikan antara badan perundangan, eksekutif serta kehakiman. Pengasingan ini sangat penting supaya sistem pemerintahan jadi adil dan telus. Namun, ada juga kes campur tangan eksekutif dalam kehakiman yang menimbulkan persoalan tentang keadilan jika rakyat hilang kepercayaan kepada institusi, maka keharmonian boleh tergugat. Menurut Rahman Naim 2024, rakyat perlu faham isi kandungan perlembagaan supaya tidak timbul kekeliruan. Jadi pendidikan tentang perlembagaan amat penting terutamanya dalam kalangan generasi muda. Akhir sekali, isi ketiga ialah semangat kebangsaan dan perpaduan. Keluhuran perlembagaan bukan hanya dokumen undang-undang, tapi juga simbol kepada perpaduan negara. Ia mengiktiraf hak semua kaum dan menggalakkan kehidupan yang saling hormat-menghormati. Perlembagaan juga memastikan kesaksamaan dan kebebasan setiap individu yang dapat mengurangkan prejudis antara kaum. Namun begitu, cabaran tetap wujud, seperti sentimen perkauman dalam politik dan kelemahan dalam sistem pendidikan. Menurut Zainal 2023 dan Rahman 2024, sistem pendidikan kita masih kurang menekankan pemahaman sebenar tentang perlembagaan. Sebagai cadangan, pendekatan baru seperti simulasi parlimen, forum antara kaum, dan pendidikan pengalaman boleh bantu pelajar lebih faham dan hayati perlembagaan. Dengan itu, prinsip keluhuran perlembagaan dapat dipupuk sejak awal dan memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang aman dan bersatu padu. Sekian saja dari saya, terima kasih. Salam sejahtera, saya Sharon Lawrence akan melanjutkan pembentangan dalam bahagian prinsip kedaulatan undang-undang. Prinsip kedaulatan undang-undang mampu menjamin hak kebebasan asasi warga negara. Antara hak yang dijamin ialah kebebasan bersuara dan kebebasan berhimpun. Perhimpunan yang dijalankan mestilah dilakukan secara aman tanpa penggunaan sebarang senjata. Dan Parlimen mempunyai hak untuk membuat sekatan terhadap mana-mana perhimpunan yang mengancam keselamatan umum. Prinsip kedaulatan undang-undang juga mampu menyediakan proses perundangan yang telus. Misalnya, tindakan setiap pihak berkuasa mestilah mengikuti prosedur yang sah. Sebagai contoh, seseorang individu mempunyai hak untuk mendapatkan peguam dan pembelaan di mahkamah, dan permohonan habeas corpus boleh dimohon jika penahanan yang dilakukan tidak sah. Cabaran yang wujud untuk menjamin hak kebebasan asasi warga negara ialah isu politik dan kaum yang mampu menjejaskan kesamarataan dalam layanan setiap kaum. Kedua, prinsip kedaulatan undang-undang mampu memupuk toleransi dan perpaduan. Undang-undang dapat menjamin keadilan tanpa memberikan layanan istimewa kepada mana-mana kaum dan agama. Undang-undang juga mampu menolak diskriminasi dan layanan yang tidak sama rata, serta memberikan kebebasan dari segi kebebasan beragama, budaya, dan bahasa. Sebagai contoh, undang-undang tertinggi di Malaysia yaitu Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada semua warga negara untuk memilih kepercayaan dan mengamalkan budaya masing-masing tanpa sebarang paksaan. Akta hasutan merupakan salah satu tindakan undang-undang yang dikenakan kepada mana-mana individu yang menyebarkan kebencian terhadap sesuatu kaum atau agama. Cabaran yang dihadapi ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Ketiga, prinsip kedaulatan undang-undang mampu memelihara kebebasan dan integriti institusi kehakiman. Undang-undang dapat menjamin kebebasan badan kehakiman dari pengaruh kuasa politik atau pengaruh kuasa luar. Ini menyebabkan keadilan dapat ditegakkan secara saksama. Dengan ini, rakyat dapat meletakkan kepercayaan mereka sepenuhnya terhadap sistem perundangan. Dari segi tanggungjawab badan kehakiman pula, mempunyai tanggung jawab dalam mentafsirkan perlembagaan dan melindungi hak rakyat. Seterusnya, mengelakkan campur tangan daripada badan perundangan dan eksekutif dan menjamin pengadilan yang lebih adil dan berintegriti. Daripada segi cabaran pula, golongan rentan seperti OKU, miskin dan luar bandar menghadapi akses yang terhad terhadap sistem pengadilan. Misalnya, kos guaman yang tinggi, jarak ke mahkamah yang jauh dan kurangnya pengetahuan tentang hak dan sistem pengadilan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aiman bin Safri. Saya akan meneruskan pembentangan saya, yaitu prinsip kesopanan dan kesusilaan.
Untuk topik saya yang pertama, ialah membentuk masyarakat yang beradab dan beretika. Prinsip kesopanan sangat penting karena ia mencerminkan kepribadian seseorang dan menjadi asas kepada keharmonian sosial. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, amalan berbudi bahasa dan menjaga tingkah laku boleh mengelakkan konflik serta mengeratkan hubungan antara kaum. Namun begitu, nilai semakin merosot, terutama dalam kalangan remaja. Kita dapat lihat kurangnya adab di media sosial dan kandungan media yang tidak beretika. Tambahan pula, pendidikan moral terlalu teori dan tidak cukup membentuk karakter pelajar secara menyeluruh. Sebagai solusinya, pendidikan nilai perlu dilakukan secara praktikal seperti melalui projek community, simulasi sosial, dan dialog antara kaum. Ini akan menanamkan empati, toleransi, dan rasa tanggung jawab sosial sejak kecil. Seterusnya, ialah cabaran prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam era digital. Dalam dunia teknologi dan media sosial yang pesat berkembang, prinsip ini berdepan cabaran besar. Ramai pengguna menyalahgunakan kebebasan bersuara dan menulis komen negatif, menyebar fitnah politik, dan menyentuh isu sensitif antara kaum dan agama. Akibatnya, kita berdepan dengan fenomena bully cyber, ucapan kebencian, dan manipulasi maklumat yang boleh mengancam keharmonian masyarakat. Oleh itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan perlu menjadi benteng utama menentang budaya negatif ini. Setiap pengguna media sosial perlu berpikir secara rasional dan beretika sebelum membuat sebarang kenyataan. Namun, kempen kerajaan seperti klik dengan bijak masih kurang berkesan karena penyampaiannya terlalu umum dan tidak menyentuh pengguna aktif secara mendalam. Sebagai cadangan, kita perlukan kerjasama antara kerajaan, NGO, dan influencer untuk menyampaikan mesej etika digital yang lebih berkesan. Selain itu, pendidikan etika digital perlu diwajibkan di sekolah yang meliputi aspek seperti keselamatan cyber, tanggung jawab dalam talian, dan kesan psikologi tingkah laku yang tidak sopan. Langkah ini penting untuk melahirkan generasi pengguna digital yang beretika, matang, dan bertanggung jawab. Seterusnya, saya ingin membincangkan peranan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam mengukuhkan perpaduan masyarakat majmuk. Prinsip ini sangat penting karena sikap saling menghormati dan bertimbang rasa menjadi asas keharmonian dalam masyarakat kita yang berbilang kaum. Individu yang menghormati adat, kepercayaan, dan budaya orang lain menunjukkan penghayatan nilai kesopanan yang mendalam. Namun, terdapat beberapa cabaran. Program perpaduan di sekolah dan universiti seringkali tidak berkesan karena sifatnya yang simbolik dan satu hal, kurang memupuk kefahaman yang sebenar antara kaum. Selain itu, terdapat jurang amalan kesopanan antara masyarakat bandar dan luar bandar akibat perbezaan akses maklumat, tahap pendidikan, dan gaya hidup. Ini melemahkan semangat perpaduan terutama bagi mereka yang tinggal berasingan. Untuk mengatasi masalah ini, saya mencadangkan agar program komuniti rentas kaum dan agama diperkasakan. Contohnya aktiviti seperti gotong royong, sambutan perayaan bersama, dan bengkel silang budaya yang interaktif. Selain itu, perbincangan terbuka tentang isu-isu sensitif yang dikendalikan oleh pihak berautoriti atau profesional terlatih dapat membuka ruang dialog yang sehat. Ini dapat membina empati dan kefahaman yang lebih mendalam dalam kalangan rakyat Malaysia. Dengan cara ini, masyarakat kita akan lebih memahami pentingnya menerapkan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan seharian. Seterusnya mewujudkan suasana yang aman dan Kesimpulannya, rukun negara merupakan ideologi dan falsafah kebangsaan yang menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara yang aman dan makmur. Hal ini karena kelima-lima prinsip rukun negara ini telah menjadi cerminan kepada aspirasi nasional negara. Rukun negara juga berupaya menyatupadukan rakyat walaupun terdapat berbagai cabaran sehingga boleh menguat keharmonian negara. Oleh hal yang demikian, berbagai pihak harus memikul tanggungjawab bersama untuk memertabatkan rukun negara supaya dapat menghayati secara menyeluruh dalam kehidupan seharian. Langkah-langkah strategik harus diambil supaya kefahaman dan penghayatan mengenai rukun negara dapat diperkukuhkan. Oleh itu, peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat dengan menjadikan rukun negara sebagai panduan dalam membina masa depan negara adalah penting. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.